Kalau sekiranya dalam pada kempen itu berlaku Sanusi ditahan oleh SPRM, bagaimana keadaan dia? Kalau berlaku dakwaan dan tangkapan, bagaimana keadaan dia? Adakah beliau akan terus ataupun tidak dijadikan calon dan diletakkan calon sekali lagi? Sebab kita ada lebih kurang 29 hari lagi 29 hari. Pada 29 hari bulan So lebih kurang dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari lagi before penamaan calon. Dan anything can happen dalam tempoh 10 hari. Kita tengok siasatan polis tu pun 3 hari. Ini SPRM, dia kata dah bulan Mac dah laporan tu dah ada. Laporan terhadap Sanusi mengenai REE ni dah bulan Mac hari tu dah dibuat. Takkanlah tak conclude lagi dah bulan 7. 2 bulan dah siasatan, tuan-tuan. Tiba-tiba hari ini keluar dalam surat khabar bahawa SPRM menyiasat seorang menteri besar berkaitan dengan REE. So, menteri besar mana lagi? Akhirnya, sebelum kita bercerita akhirnya lah, saya nak bercerita tentang isu ada satu benda yang saya letak lebih kurang dalam 12 jam, 13 jam lalu lah. Saya kata bahawa Sanusi akan ditangkap, berkemungkinan akan disoal siasat dan ditangkap sekali lagi dalam isu yang melibatkan SPRM. Yang tadi itu polis tapi ada satu gerakan telah dibuat untuk membuat laporan berkenaan salah laku lah, melibatkan akta SPRM. Telah pun dibuat laporan itu hari ini, dan saya menyatakan bahawa masa saya posting tu dalam Facebook saya, tak mai orang take it seriously kan. Orang kata tak adalah, inilah itulah. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Kita baca kenyataan ini. Okey. Isu REE, siasat SPRM siasat seorang menteri besar. Suruhanjaya SPRM membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang menteri besar dalam isu pelombangan nadir bumi unsur nadir bumi REE. Menurut sumber, aktiviti pelombangan tersebut dipercayai dilakukan secara tidak sah sekaligus menyebabkan kerugian dalam kerajaan negeri. Menurutnya, isu pelombangan haram dan kerugian hasil bumi itu telah diadukan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuk Gerakan Anti Sanusi pada Mac lalu. Difahamkan daripada penduduk di kawasan Bukit Enggang Sik, Kedah, beberapa kerja pelombangan haram itu telah dibuat secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Pada Januari lalu, UMNO Kedah juga pernah mengesahkan SPRM untuk menyiasat dan mendedahkan hasil siasatan sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecurian REE yang mendatangkan kerugian besar kepada negara, katanya pada Selasa. Jelasnya, aduan itu adalah hasil daripada satu surat viral berkaitan permohonan kuota kerajaan asing kepada KDN. Ia kononnya bagi projek usaha-sama antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari negara China, ujarnya. Jadi dalam perkara ini, tuan-tuan, jangan terkejut selepas ini. Perkara kedua yang Sanusi akan kena adalah berkenaan dengan berkenaan dengan REE ini, salah guna kuasa ini, dan pihak SPRM kalau lengkap siasatan dia berkemungkinan akan angkut Sanusi pula lepas ni. Detail dia saya ada sebenarnya, laporan-laporan itu dah ada kan, saya dah dedahkan beberapa kali dah. Tuan boleh tengok video-video sebelum ini. Namun SPRM kali ini, dia memang sekarang ini persoalan dia, adakah Sanusi akan diletakkan jadi calon kan? Yang kalau kita tengok sebelum ini berkaitan dengan apa orang kata, kes hasutan ni bolehlah dia nak main-main lagi. Tetapi kalau kita tengok berkaitan dengan SPRM, bagaimana pula? PAS dan PN hari ini memberi bayangan bahawa mereka tidak goyah dengan dua tuduhan berkaitan menghina Raja-Raja Melayu. Tak goyah dengan hina Raja Melayu ni, tuan-tuan, yang dikaitkan dengan Muhammad Sanusi. Justru salah seorang pemimpin kanan terbabit, Tuan Ibrahim Tuan Wan, menegaskan Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon PRN di Kedah ini. Bahkan, kata timbalan Presiden itu, Sanusi setakat ini kekal sebagai pertaruhan utama dalam usaha PN mempertahankan Kedah dari rampas oleh pihak lawan. Isu dia, kalau sekiranya dalam pada kempen itu berlaku Sanusi ditahan oleh SPRM, bagaimana keadaan dia? Kalau berlaku dakwaan dan tangkapan, bagaimana keadaan dia? Adakah beliau akan terus ataupun tidak dijadikan calon dan diletakkan calon sekali lagi? Sebab kita ada lebih kurang 29 hari lagi 29 hari. Pada 29 hari bulan so lebih kurang dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari lagi before penamaan calon.
Dan anything can happen dalam tempoh 10 hari. Kita tengok siasatan polis tu pun 3 hari. Ini SPRM, dia kata dah bulan Mac dah laporan tu dah ada. Laporan terhadap Sanusi mengenai REE ni dah bulan Mac hari tu dah dibuat. Takkanlah tak conclude lagi dah bulan 7. 2 bulan dah siasatan, tuan-tuan. Tiba-tiba hari ini keluar dalam surat khabar bahawa SPRM menyiasat seorang menteri besar berkaitan dengan REE. So, menteri besar mana lagi? Kalau bukan Menteri Besar Kedah. Kalau Menteri Besar Terengganu, yang tu berkaitan dengan tanah. Malam tadi saya dah dedahkan tentang tanah dan ada yang tanya saya, Menteri Besar Terengganu ni akan kena juga ke Is? Ya. Menteri Besar Terengganu ni pun akan kena juga. Termasuklah ada satu adun yang mentransferkan tanah kepada isterinya sendiri. Ini Menteri Besar pun transfer tanah kepada isterinya juga. Kan? Kemudian dalam satu kes lain, dia jual tanah pada undervalue. Bukan transfer tanah pada isterinya, tetapi jual tanah pada koperasi, pada NGO milik isterinya, di mana isterinya merupakan pengurusi dalam NGO itu pada kadar yang lebih rendah daripada harga pasaran. 30 juta, 500 ribu je premium. Pada premium 5 juta. Tapi dia kena bayar 500 ribu saja. Dan tanah di Kuala Berang melibatkan 3 plot tanah yang ditransfer kepada isteri, katanya isteri kepada adun tersebut, yang mana tanah-tanah tersebut ditransfer kepada isterinya. Kemudian dia juga adalah salah seorang ahli lembaga pengarah di dalam syarikat tersebut. Oh, tuan-tuan, saya tak tahulah PAS ni apa jadi pada PAS, tuan-tuan. Ini memang betul ambil ghanimah ni kan. Memang betul ambil ghanimah ni. Ui, bahaya ni, tuan-tuan kan. Tapi itu yang berlaku sekarang ni di mana kenyataan daripada polis, daripada SPRM nampaknya semakin menggoyahkan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan terbaru, tuan-tuan, berkenaan dengan Vincent Tan saman kerajaan. Yang ini juga ada kaitan ni. Saya nak cerita ni. Berjaya Group saman kerajaan tamatkan kontrak ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Syarikat usaha sama JV Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Nazar telah memfailkan saman terhadap kerajaan MOF, Kementerian Keuangan, kerana menamatkan LOI, Letter of Intent, yang ditawarkan kepada mereka pada tahun 2020. Pengasas dan penasihat Kumpulan Berjaya Tan Sri Vincent Tan berkata, LOI berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan kenderaan kerajaan telah ditamatkan 3 bulan setelah Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada Mac 2020. Mereka telah menamatkan perkhidmatan kami dan memberikannya kepada Spangko. Kerajaan bersetuju untuk membelanjakan 700 juta lebih tinggi berbanding dengan bidaan yang dibuat oleh Tan Sri Vincent Tan. Kerajaan berfikiran bahawa Berjaya dan Nazar tidak cukup bagus dalam perniagaan kereta. Jadi kami telah memfailkan saman undang-undang berhubung perkara ini dan bersedia untuk ke mahkamah mengenainya. Katanya pada sidang akhbar setelah majlis perjanjian penjualan saham di antara Berjaya dengan Nazar Corporation hari ini. Terdahulu, melalui perjanjian tersebut, Berjaya melupuskan kepentingan anak syarikat penuhnya Berjaya Enviro Sdn Bhd kepada Nazar Corporation dengan mempertimbangkan tunai sebanyak 700 juta. Tambahkan lagi, bidaan dilakukan JV tersebut adalah yang paling rendah daripada semua pembida. Ketika itu, Nazar memiliki 51% kepentingan dalam JV dan 49% oleh Berjaya. Penganggaran kepentingan dalam JV ini telah berubah dengan Berjaya kini memegang 40%. Saya berharap agar perniagaan ini mendapat keputusan yang memihak kepada kami di mahkamah nanti, katanya. So, dalam pada itu, pada tahun 2020, terdedah satu lagi skandal ni, tuan-tuan. Bagaimana Muhyiddin Yassin membatalkan satu LOI yang telah dikeluarkan kepada Berjaya dan juga Nazar Group, satu JV, joint venture group, yang mana akan supply kenderaan kerajaan kepada kerajaan. Kemudian Muhyiddin naik, tak sampai 3 bulan dia batalkan perjanjian LOI tersebut, dia batalkan dan bagikan kontrak tersebut kepada satu syarikat bernama Spangko. Spangko ni memang terkenal jugalah, siapa yang dalam kerajaan dia tahu Spangko ni apa. Dan kontrak itu 700 juta lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh Berjaya dan juga Nazar ni. 700 juta lagi, 700 juta, tuan-tuan, bukan 7 juta, 700 juta lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh JV ni. Tuan-tuan boleh agak tak bagaimana keputusan ini sebelum PKP? I think yalah, masa nak PKP lah ni diberikan kepada okey, dia nak batalkan itu satu hal, saman tu berlaku, bila dapat atau tidak itu satu cerita. Tetapi bagaimana, apa keputusan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin sehingga boleh memberikan satu kontrak 700 juta lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh Nazar dan juga Berjaya?
Mungkin kalau dia nak argue Berjaya ni tak ada pengalaman dalam pemotoran, okey lah. Tapi Nazar memegang 51% pegangan saham. Nazar Motors, tuan-tuan tahu kan Nazar Motors kan? Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 bagi kepada Spanco satu kontrak nilai lebih tinggi, 700 juta lebih tinggi. Now, kenapa saya nak bawa cerita ni, bawa cerita REE, kemudian bawa cerita yang dibawa oleh Takiri tadi, tuan-tuan, nak menunjukkan kenapa PAS beria-ia nak bersama dengan Bersatu. Kenapa PAS nak beria-ia nak bersama dengan Muhyiddin Yassin. The end of the day, it's all about money. It's all about berapa banyak kita boleh dapat daripada duit-duit ni, tuan-tuan. Dulu dia ingatkan kalau bersama dengan UMNO kita boleh dapat banyak duit. Rupanya bersama dengan Bersatu lagi banyak duit. Dia punya sakau tu lagi sebat dan lagi hebat, tuan-tuan. Dia punya ghanimah dia tu lagi hebat, tuan-tuan. Sebab itu kenapa dalam PRU yang lepas dia orang boleh dapat dana yang terlalu banyak. Saya nak bagi tahu, put into perspective. Bersatu dapat 200 lebih, hampir 300 juta masuk dalam akaun Bersatu kerana diberikan oleh sebuah syarikat penderma, dia kata. Bayangkan 300 juta baru tubuh 2 tahun jadi kerajaan, tuan-tuan. Daripada tahun 2020 sehingga tahun 2021 hampir 300 juta. 2022 21 300 juta masuk dalam akaun Bersatu 2 tahun, tuan-tuan. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu. So now you understand kenapa PAS beria-ia nak membontoti. Kita tengok perangai dekat Terengganu, kita tengok perangai dekat Kedah, REE, Tanah. Saya belum cerita tentang Terengganu, tuan-tuan. Sorry, saya belum cerita tentang Kelantan. East Kelantan tak ada East? Ada. Ada ada 2 orang hari ni menghantar dokumen tentang Kelantan kepada saya. Cuma saya nak kena verify dulu dokumen tentang Kelantan berkaitan dengan sembuhan di dalam Kelantan itu sendiri. Pimpinan PAS juga, melibatkan tanah juga. Cuma saya nak kena verify dulu. Saya dah nyatakan tentang Sanusi ni, bakal didakwa, bakal ditangkap sekali lagi, bukan akta hasutan tetapi di bawah SPRM, tuan-tuan. Apa yang didedahkan oleh Saifuddin tu satu cerita. Itu pun Saifuddin tak habis cerita lagi tu. Dia buka sikit dia buka. Sekian saja daripada saya, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih ramai nonton kita malam ni, lebih kurang 13, 14, 15 ribu menonton kita. Terima kasih 15 ribu menonton di YouTube, Facebook dan juga di TikTok serta Twitter. Selamat sejahtera, selamat malam. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum.